Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih lagi dapat meneruskan pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, tanpa membuang masa, kita teruskan lagi pembelajaran kita Pendidikan Islam tahun 4 di dalam tajuk Al-Quran Tadabbur Surah. Hari ini hari Isnin 5 hari bulan 7 2021. Surah yang kita akan pelajari pada hari ini adalah surah Al-Ikhlas. Mentadabbur surah Al-Ikhlas. Dah 2 minggu kita melaksanakan dah 2 minggu kita mempelajari tentang surah Al-Ikhlas. Kenapa diturunkan surah Al-Ikhlas? Siapa golongan yang bertanyakan kepada Rasulullah, dan juga kita mempelajari tentang surah-surah Al-Ikhlas. Apa beza Wahidun, apa beza Ahad, kan kita dah belajar sebelum ni. Jadi pada hari ini secara ringkasnya kita nak belajar lebih kepada kepentingan surah Ikhlas. Bila dah sampai kepentingan surah Ikhlas, bermaksud kita dah berada di topik yang terakhir tentang surah Al-Ikhlas. Jadi Ustaz harapkan kepada semua memurid Ustaz dalam keadaan sedia untuk belajar. Jika terlupa pelajaran-pelajaran lepas, boleh lihat semula pelajaran lepas di YouTube Ustaz, ya, yang Ustaz share sebelum ni, link-link yang tersebut simpan, kemudian boleh tengok ulang semula. Baiklah, kita teruskan pelajaran kita pada ini. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah seperti mana yang Ustaz nyatakan tadi lah, kita akan dapat mengetahui kepentingan surah Al-Ikhlas. Apa penting surah Al-Ikhlas ini? Kita nak belajar pada hari ini. Itu saja hari ini. Bukan kita nak belajar yang panjang, tapi kita nak belajar apa kepentingan surah Al-Ikhlas. Kita dah tahu erti surah Al-Ikhlas, kita dah tahu sejarah penurunan Al-Ikhlas, dan hari ini kita nak belajar tentang kepentingan surah Al-Ikhlas. Baiklah, sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada ini, seperti biasa, marilah sama kita menadahkan tangan untuk membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshu alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma ya rabbal alamin. Bagi memberkati lagi kelas kita pada hari ini, sama-sama kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baiklah murid, Ustaz harap murid semua dah bersedia, ya. Fokus pada rakaman yang Ustaz buat ni. Okey, tak payah tengok buku teks, tengok rakaman Ustaz ni saja. Baiklah. Sebelum kita meneruskan tentang kepentingan surah Al-Ikhlas, marilah kita sama mendengar semula bacaan surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah, Ustaz yakin dan percaya murid-murid Ustaz sekalian tahu tentang surah Al-Ikhlas. Biasa kita dengar dan biasa kita baca, betul tak? Baiklah. Teruskan lagi slide yang seterusnya. Ini topik pembelajaran kita pada hari ini, iaitu kepentingan surah Al-Ikhlas. Di tengah-tengah bulatan ini, Ustaz telah meletakkan surah Al-Ikhlas. Kan? Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, Allah itu ahad. Allah itu satu. Satu-satunya. Tiada dua dan tiga. Bukannya qul huwallahu wahidun. Tidak boleh guna wahidun. Kalau kita belajar bahasa Arab yang lebih mendalam, wahid, selepas wahid mesti ada isnani. Lepas isnani mesti ada salasa. Selepas salasa mesti ada arba'ah. Tapi ahadun maksudnya tak ada. Selepas wahid tu tak ada dua, tiga. Itu menunjukkan Allah itu esa. Satu-satunya Allah. Allahus samad. Allah itu tempat
perlindungan kita, tempat kita meminta hajat, doa dan sebagainya. Lam yalid wa lam yulad, Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan jadinya dengan sendirinya. Itu secara ringkas tentang surah Al-Ikhlas. Baiklah, apa kepentingan surah Al-Ikhlas yang pertama murid-murid sekalian? Iaitu kepentingan Al-Ikhlas. Yang pertama boleh lihat di dalam buku teks muka surat 29. Ya, tak payah tengok buku teks pun tak apa. Sama saja. Fokus saja apa yang Ustaz nak sampaikan pada hari ini. Iaitu kepentingan surah Al-Ikhlas yang pertama ialah dapat menguatkan pegangan akidah kepada keesaan Allah. Kita yakin Allah yang menjadikan kita, Allah yang menjadikan alam semesta ini. Akan kuatkan pegangan akidah kepada keesaan Allah. Kita tak percaya dah kepada benda yang lain. Jadi kita akan percaya dengan Allah. Okey, tengok bila birabah. Diseksa macam mana? Ditindih di belakangnya dengan batu, di tengah panas. Batu yang besar kan? Panas lah tu. Kau nak kembali kepada agama asal ke? Ataupun kau nak menyembah Tuhan baru? Tetap dia kata, Ahadun ahad, Ahadun ahad. Allah yang satu, Allah yang satu, Allah yang satu. Lagi seorang, banyak kisah sebenarnya. Seorang kisah Masyitah. Masyitah dengan ahli keluarganya. Apa yang berlaku? Direndam ke dalam air panas kan? Anak dia yang anak besar, suami dia, sehingga kan baby anak yang kecil tu. Allah, hati seorang ibu mana yang tidak sedih. Tapi disebabkan keesaan dia kepada Allah SWT, beriman kepada Allah, Allah takdirkan babynya itu boleh bercakap. Bila dia dengar baby dia bercakap, lagilah dia bertambah yakin dengan keesaan Allah. Habis anak dia dimasukkan ke dalam air yang menggelagak itu mati. Dan last sekali, Masyitah itu sendiri yang dicampakkan ke dalam air panas tersebut. Mati syahid semuanya. Dan dikabarkan sesiapa yang lalu saja di perkuburan Masyitah dan keluarganya akan bau semerbak, bau harum yang amat harum. Itulah yang Allah ganjarkan kepada orang yang beriman kepada Allah. Mudah-mudahan kita pun tergolong juga di kalangan seperti mereka. Yang kedua, apa kepentingan surah Al-Ikhlas? Ialah dapat menghindarkan diri daripada perbuatan syirik. Perbuatan syirik ni maksudnya kita mempercayai ada kuasa yang lebih hebat daripada Allah. Kita tak percayakan kepada Allah. Kita percayakan ada super power, supernatural. Kan? Kita dah lupa kebergantungan kita kepada Allah. Kita percaya kepada tangkal. Konon-konon kalau gantung ini tak masuklah apa. Konon-konon kita pakai gelang itu, gelang ini untuk itu ini. Itu perbuatan syirik, itulah permainan syaitan, talbis. Dia nak memesongkan kepercayaan kita kepada Allah. Kita konon-kononnya, kau kenapa tak pakai ni? Tahu tak nanti kau ni. Kenapa pula aku kena ni kalau tak ada benda ni? Dia dah melarikan akidah kita, kepercayaan kita kepada Allah. Sedangkan kita kena percaya pada Allah. Kenapa kita nak percaya pada tangkal lah, azimat lah, apa lagi, buhul lah dan sebagainya. Semua itu adalah permainan syaitan. Talbis. Okey. Dan yang ketiga ialah sentiasa kita berdoa kepada Allah. Sebab Allah itu as-samad. Allah itu tempat kita meminta pertolongan. Allah itu maha pelindung. Sebab itulah kita kena berdoa kepada Allah. Ad-du'a silahul mu'minin. Doa itu adalah senjata bagi orang beriman. Dalam Quran disebut, Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada Allah dan saja akan aku kabulkan. Kita doa pun kena bersungguh-sungguh. Jangan doa bermain. Ini doa bermain memang kita tak akan dapat lah. Sebab itulah kita kena doa dengan bersungguh-sungguh. Sebab itulah ada sebahagian ulama mengatakan kena berdoa 1/3 malam, 2/3 malam. Dalam keadaan yang sunyi, tenang supaya kita dapat fokus. Itu antara kaedah-kaedah berdoa yang mustajab. Yang seterusnya, yang keempat ialah satu kali bacaan surah Ikhlas menyamai 1/3 Al-Quran. Ini ada dinyatakan dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang membaca sekali surah Al-Ikhlas, dia menyamai baca 1/3 Al-Quran. Siapa yang baca 3 kali surah Al-Ikhlas, dia pahalanya menyamai seperti dia membaca keseluruh Al-Quran. Al-Quran ada berapa juzuk? Al-Quran ada 30 juzuk. Al-Quran ada berapa surah? Al-Quran ada 114 surah. Al-Quran ada berapa ayat? Ada 6,236 ayat. Masya Allah. Tapi kita belajar itu bukan sekadar Bismillahirrahmanirrahim. Bukan macam tu. Baca dengan penuh kefahaman,
dengan kita kesungguhan, kita faham apa maksud apa maksud surah Al-Ikhlas. Ustaz tak nak cerita lebih-lebih. Okey. Nanti kita pun sama-sama akan jadi pening. Bukan pening apa? Sebab kita kena faham yang basic dahulu. Okey. Apa kepentingan surah Al-Ikhlas? Yang kelima itu ganjaran syurga bagi mereka yang mengamalkan surah Al-Ikhlas. Bukan saja surah Al-Ikhlas. Kita duk amalkan surah Al-Ikhlas. Tapi surah lain kita tak amalkan pun tak boleh juga. Kan? Dalam semayang pun, dalam solat kita pun, sikit-sikit baca surah Al-Ikhlas. Surah lain, kita tak nak baca. Sebenarnya boleh. Tapi, lebih elok kita memperbagaikan surah. Kita banyak hafal surah yang baru lagi bagus. Tak salah nak baca surah Al-Ikhlas je. Tapi kalau kita memperbagaikan surah-surah yang lain, Allahu Akbar. Lagi bagus. Kan? Ingatan kita pun makin kuat. Apa dia kepentingan surah Al-Ikhlas yang ke-6? Diampunkan dosa oleh Allah. Sebab dalam kandungan surah Al-Ikhlas ini, kita meyakini bahawa Allah itu Maha Esa. Kita berlindung pada Allah. Kita tidak menyekutukan Allah. Jadi mana iman kita tu sangat kuat. Bukannya rapuh. Bila orang nak bagi kita sesuatu benda. Ni kau nak tak bulu perindu ni? Kalau kau pegang bulu perindu ni, konon lah kan. Nanti kau akan jadi kebal lah apalah semua. Masya Allah. Kalau betul lah ilmu kebal itu ada dalam peperangan yang Nabi sertai dengan orang-orang terdahulu, tak ada istilah mati syahid. Sebab semua orang dah kebal. Tapi ilmu kebal ni zaman bila? Mesti ada sesuatu. Ada udang di sebalik batu. Itu sebagai contoh. Patutnya yang ada ilmu ni pergilah kat sana. Palestin ke apa negara yang tengah bergolak ni kan. Tapi tak pernah kita dengar lagi kan. Okey, itu sebagai contoh saja. Okey. Yang terakhir, kepentingan surah Al-Ikhlas membentuk kepribadian Muslim. Bila akidah kita mantap, akan membentuk kepribadian Muslim kita pun jadi mantap. Sebab kita ikut apa yang Allah suruh. Dah semestinya kita akan melaksanakan amal ma'ruf nahi munkar. Benda amal ma'ruf nahi munkar ni, kita buat apa yang Allah suruh dan kita tinggalkan apa yang Allah larang. Allah suruh kita buat baik kepada ibu bapa, kita laksanakan buat baik kepada ibu bapa. Allah kata jangan mencuri, kita pun jangan mencuri. Tu yang ada syurga, ada neraka. Siapa yang buat baik, ikut arahan daripada Allah, perintah daripada Allah, Allah memberikan ganjarannya ke dalam syurga. Tapi siapa yang buat apa yang Allah tak suka, apa yang Allah larang, ingat inna wa'azabil syadid. Sangat perit azab Allah. Azab Allah tu akan letakkan di neraka, dalam api neraka. Bila sebut api, kan apa kita bayang? Api lah. Sejuk ke panas api? Kan api neraka warna apa? Warna hitam. Kenapa api neraka warna hitam? Sebab dia dipanaskan dengan beribu-ribu. Maksudnya berapa lama sangat api tu dipanaskan. Masya Allah. Semoga kita semua dijauhkan daripada tergolong di kalangan orang-orang yang dicampakkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ustaz doakan dan kita sama-sama doakan semoga kita semua ini tergolong di dalam orang yang masuk ke dalam syurga. Takkan tak nak masuk syurga? Saya yakin dan percaya semua orang nak masuk ke dalam syurga. Inilah 7 kepentingan surah Al-Ikhlas kan. Ustaz dah terangkan tadi secara sepintas lalu. Yang penting murid-murid faham dan dapat membaca surah Al-Ikhlas dengan betul dan tajwid yang betul. Okey, itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, apa yang Ustaz nak murid sekalian buat ialah muka surat yang sama juga. Ustaz nak murid-murid buat dalam buku tulis hari Isnin. Bismillahirrahmanirrahim. Tulis tarikh 5/7/2021. Seperti biasa, bidang Quran dan juga tadabbur surah Al-Ikhlas. Di tengah-tengah ini tulis kepentingan surah